Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa wa habibina al-mujtaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina wa lidawil huquqi alaina ajma'in. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina ya rabbal alamin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Pertama, kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul, bertemu di dalam rumah Allah ini. Jadikanlah ini sebagai rutin kehidupan kita, kerana kehidupan kita tidak selamanya kita akan hidup di atas muka bumi ini. Selepas ini kita akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia orang yang mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala ialah orang yang terbaik, orang yang berjaya. Nabi SAW sebut, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ahmaqu man ittaba'a hawaha wa tamanna 'ala Allah ta'ala al-amani. Nabi SAW sebut al-kayyisu, orang yang cerdik, orang yang bijak, man dana nafsahu,
iaitu orang yang sentiasa menghitung dirinya, memperbaiki dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dia beramal untuk kehidupan sesudah mati. Wal ahmaqu, dan orang yang bodoh, orang yang jahil, orang yang tidak cerdik, kata Nabi SAW, iaitu manittaba'a hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amani. Orang yang bodoh, kata Nabi SAW, ialah orang yang selalu menurut hawa nafsunya. Manittaba'a hawaha wa tamanna 'ala Allah, dan berangan-angan, bercita-cita, berangan-angan untuk dapat kemurahan Allah, mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, nak masuk syurga. Dia buat perkara yang Allah larang, tapi dia berangan nak masuk syurga. Dia tak bersedia untuk menghadapi kematian dia, tapi dia berangan-angan nak dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang tidak cerdik. Itu kata Nabi SAW. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadikan rutin kita untuk kita solat jemaah. Ini rutin. Rutin harian. Solat jemaah Maghrib dengan Isyak, antara Maghrib dengan Isyak, jadikan rutin. Kita duduk sekejap dalam surau, dalam masjid, dalam rumah Allah. Kalau tidak ada kuliah, duduk beriktikaf, duduk berzikir, membaca Al-Quran untuk menunggu masuknya waktu Isyak. Kita tidak buat perkara-perkara yang lara, yang tidak ada faedah. Antara Maghrib dan Isyak ni waktu yang singkat, tapi di antara Maghrib dan Isyak ni disusun oleh ulama sembahyang sunat hifzul iman dan awabin. Kalau saya di pondok dulu, masa setiap hari Isnin malam Selasa, hari Isnin malam Selasa akan sembahyang. Kalau dia tak ada kuliah malam tu, tak ada mengaji kitab. Hari Ahad, hari Sabtu, hari Ahad, hari Selasa malam Rabu, tu kuliah. Hari Isnin malam Selasa, Tok Guru tetapkan buat sembahyang sunat antara Maghrib dengan Isyak 8 rakaat, 4 kali salam. Yang pertama sembahyang sunat hifzul iman ma'al awwabin. Sunat minta Allah jaga iman. Minta Allah jaga iman. Sudah buat tak? Minta dipelihara iman kita bersama dengan awwabin. Yang kedua sunat awwabin sahaja. Tadi ma'al awabin ni sunat awabin je. Bagi salah habis hifzul iman, istighfar, bangun, sembahyang sunat awabin pula 2 rakaat. Kemudian habis bagi salam sunat awabin, bangun, sembahyang sunat taubat, minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, sembahyang sunat istikharah. Tiap-tiap minggu tu Tok Guru buat sembahyang 2-3 hifzul iman, awabin, taubat dengan istikharah. Mana istikharah maksudnya kita pilih jalan, minta Allah tunjuk kepada kita jalan yang benar, jalan yang betul antara pilihan kita. Kita nak buat bukan hanya satu masa saja kita buat, tapi Datuk Guru dia ajak sembahyang tiap-tiap minggu buat. Kalau tidak ada apa-apa program antara Maghrib dan Isyak, boleh sembahyang. Itu empat sembahyang tu. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mana jadikan rutin kita. Rutin harian kita. Balik kerja, mai surau untuk sembahyang Maghrib berjemaah dan tunggu masuk waktu Isyak. Baru balik. Dan digalakkan
lagi mustahab, lagi digalakkan ialah sembahyang subuh berjemaah. Subuh berjemaah. Antara tingkatan dan darjat sembahyang berjemaah ni, nombor satunya sembahyang subuh. Subuh hari Jumaat. Itu nombor satu. Yang dituntut sekali sembahyang jemaah ialah yang pertama sembahyang subuh pagi Jumaat. Yang kedua, sembahyang subuh hari biasa. Sabtu, Ahad sampai Khamis tu. Sembahyang subuh biasa untuk berjemaah dituntut. Dan jemaah yang ketiga ialah sembahyang Isyak. Sembahyang Isyak dituntut sangat, sembahyang Isyak berjemaah. Pertama subuh Jumaat, yang kedua subuh hari biasa, hari selain pada Jumaat. Yang ketiga Isyak. Maghrib dengan Zuhur Asar duduk nombor 4. Tapi biasa yang penuh bila? Waktu maghrib. Waktu maghrib lah penuh. Isyak kurang sikit, subuh lagi kurang. Kan? Tapi yang utama, afdal ialah dia disusun oleh ulama pagi Jumaat subuh. Jadikan rutin kita. Rutin sembahyang jemaah fardu kifayah. Okey, sembahyang jemaah fardu kifayah. Apa belajar ngaji fardu apa? Fardu ain. Ada orang main sembahyang jemaah ya, main maghrib dia baik. Waktu kuliah dia balik. Ni dia tak fardu kifayah dia buat, fardu ain dia tinggal. Tak betul. Mungkin dia, ustaz ni baca kitab ni aku mengaji lah dulu. Tak apalah dia balik. Tapi kalau boleh duduk lah, kan? Aku mengaji dah dulu kitab ni, baca dah, khatam dah. Fardu ain mengaji tu fardu ain. Main maaf fardu kifayah kena letak tu bagi dia ada aulawiyat, keutamaan tu. Keutamaan. Untuk kita letak sesuatu perkara, buat satu perkara tu ada keutamaan dia. Malam ni saya tak baca tafsir umumnya. InsyaAllah bulan depan saya akan bawa tafsir surah Sajadah. Saya nak bawa surah-surah yang kita pernah baca, yang kita pernah dengar. InsyaAllah. Kita dah habis Yasin, kita baru habis surah Al-Mulk. InsyaAllah kita akan baca surah Sajadah. Habis surah Sajadah saya akan baca surah Insan. 4 surah ni. Habis 4 surah ni, Allah panjang umur lagi boleh baca ni. Nak baca satu tafsir, nak buka tafsir Nurul Ihsan boleh, tak ada masalah. Cuma dia panjang, nak jumpa nak ni bagi ustaz lain baca. Tafsir Nurul Ihsan ke, tafsir apa-apa yang lain bermula pada juz 1 tu, tak ada masalah. InsyaAllah bulan depan, start bulan depan kita akan baca surah As-Sajdah. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan ada beberapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadikan ini sebagai rutin kita, istiqamah kita untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang fardu yang kita buat itu adalah modal kita. Modal. Orang berniaga dia ada modal. Modal pusingan. Maka kefarduan yang kita buat itu adalah modal. Tapi keuntungan dia ialah yang sunat tu. Diiringi dengan sunat solat berjemaah. Itu untung orang solat berjemaah ni. Kalau solat seorang, sembahyang seorang, dia modal dia satu ya dapat. Kalau dia seorang, dia ramai, sembahyang berjemaah, kurang-kurang 2 orang, dapat 27 kali ganda. Mana untung. Kemudian disulam pula dengan sembahyang sunat rawatib pula. Lagi untung dia. Sehingga orang yang melakukan ibadah sunat ni, Nabi SAW sebut dalam hadis Qudsi, orang yang melakukan fardu kemudian disulami dengan solat sunat, dengan perkara-perkara yang sunat, dia sembahyang fardu 5 waktu cukup, dia sulam dengan sunat-sunat rawatib, sunat-sunat yang lain, sunat tahajud, sunat witir, sunat duha dan sebagainya. Kemudian dia puasa yang wajib penuh, dia puasa pula sunat Isnin Khamis, dia puasa pula sunat hari putih dan sebagainya. Orang ni taraf dia
boleh jadi wali lah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kata dalam hadis kursi, dia tidak keluar daripada mulutnya melainkan apa yang keluar daripada mulutnya itu adalah kalam, itu adalah jelmaan ataupun ilham daripada Allah Subhanahu wa taala yang keluar daripada mulutnya. Yang dia dengar di telinga dia adalah pendengaran Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi itu. Maknanya penglihatan yang Allah bagi kepada dia tengok itu, tengok dengan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Makna ni wahdatus syuhud, dia dengar Allah Subhanahu wa taala. Tengok tu semua nampak Allah. Dengar apa? Allah, Allah, Allah. Makna apa? Dia dengar Allah. Orang yang melazimi perkara sunat, dia istiqamah, di samping dia tidak abaikan yang kewajipan, hak wajib dia. Maka istiqamah yang kita buat ni, istiqamah bagi walaupun sikit. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Kita tengok tok guru, dia mengajak tak berhenti mengajak. Nak tengok karamah dia tak mana? Ada karamah? Nampak ada karamah tak mana? Karamah dari istiqamah tu. Tu kata istiqamah tu tubbitul karamah ataupun khairu min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 karamat. Ada wali Allah, Allah bagi karamat, Allah tunjuk karamat ke dia, karamah ke dia. Tok guru kebanyakan Allah lindung, Allah tutup karamat dia. Nak tengok apa? Tengok istiqamah dia beramal. Itu karamah dia. Itu karamah seorang guru sebenarnya. Seorang tok guru. Kebanyakan tok guru muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita buat perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintah kepada kita, dan buat walaupun kita dalam keadaan apa sekalipun. Kita solat, istiqamah kita sembahyang jemaah ni, insya-Allah lepas ni kalau ditimpa musibah kepada kita, sakit tak boleh main, maka Allah bagi dah pahala. Ni kita jauh tinggal dengan ibadah kita tinggal, buat tak tahu. Ada orang hari Jumaat dia buat tak tahu kan. Jumaat ke hari ni? Jumaat. Tapi tak apa. Minggu lepas mai dah. Minggu lepas pi dah masjid dia kata. Minggu ni bagi orang lain pula. Dia macam buat PKP dah pula, untuk sendiri-sendiri pula. Dia rasa tak wajib dah. Dia PKP kan diri dia. Tahu mayang Jumaat wajib tak wajib, fardu ain ke atas orang lelaki. Setiap orang lelaki wajib mai. Wajib sembahyang Jumaat. Dia buat macam bukan hari Jumaat hari tu. Buat macam tak wajib kepada dia. Pasal apa? Dia biasa dah. Itu kata terbiasa dah. Bila terbiasa, nanti kita pulun nak pi juga. Masa PKP lu pi awal. Takut tak boleh masuk. 50 orang ya boleh masuk. Pi awal, pulun. Orang pi awal dia dapat. Ada setengah masjid dia ambil nama siap-siap. Siapa mai minggu ni, minggu depan tak boleh mai lah. Itu atas keputusan masjid lah. Itu hari tu lah. Hak lah ni masjid buka dah. Kalut suruh rapat sah. Kalut suruh rapat sah. Penuh tak? Tak rapat ni penuh tak? Tak rapat pun tak penuh kan? Rapat sah tu bagus dah. Bagus dah. Rapat sah tu memang bagus. Memang kena dah. Sepatutnya bagi saya lah. Sebab tempat lain dah rapat. Naik kereta api rapat kan? Naik kapal terbang rapat. Duduk dalam feri rapat. Saya minggu lepas saya pergi Langkawi. 2 minggu sebelum tu pergi Johor. Bulan lepas naik kapal terbang, naik flight. Rapat. Tak apalah, hak yang duk pulun suruh rapat tu main masjid, main surau tak, main jemaah tak. Tak main kok. Kena vaksin lah, bukan orang cek pun. Kat duk marah. Kata SOP kena vaksin semua. Ada orang cek? Ada orang cek tak? 2 dos baru boleh masuk. Tak ada orang tunggu pun. Tak ada orang tunggu pun. Tapi ada riuh juga tu. Dia tak pergi pun.
Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi istiqamah atau bagi kita buat sesuatu yang istiqamah, berterusan, walaupun sikit tak banyak. Sebab amalan kita, pahala kita, balasan kita ikut kadar amalan yang kita buat. Kadar yang amalan yang kita buat. Kita baca satu cerita, satu kisah. Ada seorang lelaki di kalangan Bani Israel. Dia buat amal, dia ibadah 70 tahun. Lalu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keadaannya, nak tunjuk keadaan orang ni, hamba Allah ni, dia buat amal 70 tahun ni kepada malaikat. Maka Allah Subhanahu wa taala hantar malaikat kepada dia, beritahu walaupun dia telah beribadah 70 tahun lamanya, namun dia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sultanul Awliya, ketua kepada para wali, dia beribadah, dia wali. Satu hari dia dengar satu suara, "Wahai Abdul Qadir, sudah tidak ada taklif bagimu lagi. Bermula daripada hari ini tidak ada taklif lagi untuk kamu beribadah, kerana aku telah meredai kamu. Sekarang kamu tidak perlu lagi nak beribadah, nak bersembahyang, nak apa." Sebenarnya dia jalan ni, dia dengar itu, apa dia kata? Ini bukan suara siapa-siapa, suara syaitan. Suara syaitan. Syekh Abdul Qadir Jalani tak perlu dah sembahyang. Sebab apa? Sebab dia dah buat amal banyak dah, ikhlas dia apa semua. Maka syaitan nak goda, syaitan yang menggoda apa, wali-wali ni, ada syaitan yang goda wali-wali. Hak kita biasa depa hantar tu, Brigadier General tu tak pi. Kita syaitan biasa, pangkat biasa ya. Dia kata tak gaduh dah buat. Bersalahan dengan ini, dia, malaikat turun kata, walaupun hang buat amal 70 tahun, tapi tak layak lagi masuk syurga. Tu baru 70 tahun, tuan-tuan. 70 tahun dah dia buat amal, tak layak masuk syurga. Kita berapa tahun buat amal? Tuan-tuan kira apa? Kita sehari berapa jam baca Quran? Sehari berapa jam kita sembahyang? Berapa kita rukuk? Sehari berapa jam? Mai sini tak sampai 2 jam pun duduk dalam surau ni. Betul? Antara maghrib dengan isyak kita mai pukul 7.30. Kan? 9.30 duduk rumah dah lagi. 2 jam. Lebih kurang. Daripada pagi tadi, kita bangun pagi tadi pukul 6, sampailah berapa kali kita selawat ke atas Nabi, berapa kali kita tasbih subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, berapa kali kita baca Quran, berapa muka surat, berapa juzuk kita baca. Ni 70 tahun Allah hantar malaikat kata, hang tak layak lagi masuk syurga. Kita layak tak? Agak-agak lah. 70 tahun Allah hantar malaikat kat dia, kata, wahai hamba Allah, aku tahu kamu dah buat amal 70 tahun, tapi Allah beritahu kepada aku, nak beritahu kepada 70 tahun ni tak layak lagi nak masuk syurga. Tak layak lagi nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita Allahu akbar. Kita bayang sehari tu kita berapa kali kita sembahyang 5 waktu. 5 waktu satu wajib lah. Sabit wajib je. Kalau tak sabit wajib sembahyang tak? No? Kena tanya diri kita. Nak sembahyang hak sunat-sunat pula, Allah. Ada hari rajin sembahyang, ada hari malas, ya Allah. Hak wajib tu pun buat ala kadar. Pasal apa? Berat. Allah sebut wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sembahyang itu berat.
Kefarduan sembahyang, kita nak melaksanakan sembahyang itu berat bagi orang yang malas, berat lah. Kecuali orang yang khusyuk, orang yang takut kepada Allah, orang yang sentiasa ingat kepada Allah, orang yang hati dia berbuat-buat nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, khusyuk dia, maka dia ringan bagi orang yang khusyuk itu nak sembahyang, nak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang biasa berat nak sembahyang, berat. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita muhasabah diri kita. Allahu akbar. Macam mana kita no? 70 tahun dia sembahyang, 70 tahun tu dia buat ibadat je. Tak buat apa. Tak pergi mana pun. Buat ibadat je. Tapi Allah kata tak layak lagi masuk syurga. 70 tahun. Maka bila malaikat selesai bagi tahu kat dia, dia jawab, ini orang yang ada ilmu. Orang yang ada ilmu. Dia abid dan dia alim. Ada ilmu. Dia kata apa? Dia kata itu bukan urusan aku. Nak masuk syurga ke, layak masuk syurga ke, tak. Bila kita buat nak masuk syurga, tak mau masuk neraka. Ni dia. Ni wali ni. Dia kata itu bukan urusan aku. Beribadah. Selagi mana ada hayat aku beribadah. Sebab itu tujuan aku dijadikan. Tujuan aku diciptakan untuk aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam surah Az-Zariyat Allah sebut apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Mana tujuan hidup kita ni? Untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kerja buat kita ialah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila malaikat dengar macam tu, maka malaikat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat kata, ya Allah, ya Tuhanku, sungguhnya Engkau Maha mengetahui. Engkau tahu apa yang telah diperkatakan oleh orang yang tadi, oleh hamba-Mu yang beribadah 70 tahun tu. Kau tahu kan? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah kata apa? Apabila hamba-Ku itu tidak berpaling daripada beribadah akan Aku, maka Aku akan membalasnya dengan kemurahan Aku, dengan rahmat Aku. Aku juga tidak akan berpaling daripadanya. Aku tidak akan biarkan dia. Aku akan bagi rahmat kepada dia. Kita buat ibadat ni untuk apa? Yang utamanya beribadat untuk dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ulama Bani Israel, dia beribadah selama 500 tahun. 500 tahun. Inilah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita. Maka dia mati, dimasukkan ke dalam syurga. Wali ulama Bani Israel dimasukkan ke dalam syurga. Ini lawan kepada yang ni tadi. Yang ni dia kata, ni urusan Allah Ta'ala. Allah nak bagi aku masuk syurga ke, nak pergi tamana ke, itu urusan Allah. Tujuan aku hidup ialah untuk ibadah. Maka Allah bagi rahmat kat dia. Dengan kemurahan Allah, dengan rahmat Allah, Allah bagi dia syurga. Sebab dia beribadah dengan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang lagi, dia beribadah 500 tahun. Allah masukkan dia dalam syurga. Maka malaikat tanya dia, masuk syurga ni dengan apa? Masuk syurga ni dengan apa? Kamu boleh masuk syurga ni dengan apa? Dia kata, dengan ibadah aku lah. 500 tahun aku beribadah, takkan aku tak boleh masuk syurga? Dengan ibadah aku lah aku boleh masuk syurga ni. Maka tak, sebelah mata kita berat apa?
Berat mata tu. Lah dibawa dia pergi neraka. Ya, minta ampun, ya Allah ampunkan dosa aku. Aku masuk syurga-Mu, aku dapat nikmat ni semua ni dengan rahmat-Mu, dengan kasih sayang-Mu. Kita dapat masuk syurga, insya-Allah. Bukan dengan amalan kita. Tambah kita lekeh ya. Nak banding dengan orang dulu-dulu dia buat amal 70 tahun, 80 tahun umur dia panjang. Sebab tu Allah bagi Lailatul Qadar kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar. Ada dalam satu kitab. Tapi saya tak ingat. Ada seorang tok guru di Selangor. Allah Muhammad. Dia sebut apa? Kita ni boleh dapat Al-Qadar tiap-tiap malam sebenarnya. Tiap-tiap malam kita boleh dapat Al-Qadar. Selepas sembahyang Isyak, sembahyang sunat 4 rakaat. Sembahyang sunat 4 rakaat. 2 rakaat selepas Isyak, 2 rakaat lagi sembahyanglah apa? Sunat taubat ke, sunat apa pun. Dapat pahala Al-Qadar. Entah buat tu macam lain. Sekejap lagi dia suruh main dalil pula, payah. Kita sebut fadilat tu. Tapi yang dalil yang sahih, Allah bagi Al-Qadar kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat dulu-dulu dia beribadah panjang, umur dia panjang. Maka Allah nak ukur, nak timbang amalan 500 tahun dengan sebelah biji mata, dengan biji mata tu. Berat mana? Berat biji mata tu lagi. Kata tak boleh. Nak suruh bayar hak ni, nikmat yang Allah bagi kita ni, biji mata kita, telinga kita yang boleh dengar, mulut kita hak boleh bercakap, lidah kita hak boleh bercakap bagi betul elok ni, tangan kita hak boleh capai, hak boleh ambil makanan, suap masuk dalam mulut, masuk dalam perut. Kerana Allah Subhanahu wa taala buat ibadat. Abid ataupun orang yang beribadah, kaki ibadat ni, dia buat ibadat ni 70 tahun ni, dia kata tu terpulang kepada Allah, bukan urusan aku. Allah nak masukkan aku ke syurga ke, mana ke, itu bukan urusan aku. Aku hanya jalankan tugas aku sebagai hamba. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah kepada malaikat, saksikanlah kamu semua bahawa aku telah mengampunkan segala dosa dia. Sebab apa? Dia sedar diri dia. Sedar diri. Kenal diri dia siapa? Ni kita kenal diri kita, baru kita kenal Tuhan kita. Orang yang tak kenal diri, dia tak kenal Tuhan. Kenal diri, kita ni hamba je, tak bukan siapa-siapa pun. Kita ni hamba. Kita kenal diri kita. Kita duduk kat mana sekarang? Apa yang kita makan? Apa yang kita pakai? Apa yang Allah bagi kepada kita? Siapa yang bagi semua ni? Allah Subhanahu wa taala. Bila kita kenal diri kita, apa yang kita buat? Taat kepada Allah Taala, taat kepada pemberi rezeki tu, taat kepada pemberi nikmat tu, sebab kita kenal diri kita. Orang yang tak kenal diri, maka dia akan rosak, dia akan buat perkara yang ikut suka dia. Ikut suka dia nak buat apa pun. Sebab dia tak kenal diri dia. Dia tak tahu diri dia tu hamba. Dia tak tahu diri dia tu diciptakan untuk apa. Dia tak tahu diri itu mai daripada mana, lepas nak pergi mana. Lepas pergi itu, apa yang dia akan dapat, apa yang dia kena. Dia terlupa, dia tak kenal diri dia. Dia tak explore tentang diri dia. Dan kita kena kenal diri kita. Dari mana kita mai? Untuk apa kita ada atas dunia ni? Lepas ni kita nak pergi mana? Lepas kita ke dunia ni, dunia mana pula kita nak duduk? Sebab apa? Sebab kehidupan kita bukan sekali. Kan? Orang biasa-biasa, orang yang tak kenal diri dia, dia kata enjoy lah, hidup sekali lah. Hidup bukan sekali. Hidup kita berkali-kali. Berkali-kali hidup.
Bukan sekali. Dulu kita hidup di alam rahim mak kita. Allah paksa kita keluar mai ke dunia. Hidup pula atas dunia. Tak mau keluar tau. Dalam perut mak kita tak mau keluar. Mau pula. Ingat tak duduk dalam perut tu? Kan? Tak mau keluar. Syok duduk dalam perut mak. Syok tak tuan? Tak ingat lah. Tapi syok. Seronok. Tak mau keluar ni. Kan? Mak kita makan apa yang kita makan. Kita teringin apa, mak kita cari. Makan. Tu orang apa? Kempunan orang apa? Mengidam. Kan? Orang kata mengidam tu sebab anak alam perut tu nak makan. Kan? Ayah dia puluh cari. Musim tak ada musim pun cari tak kata. Nak makan buah cemdak, nak makan buah durian tak ada musim. Lah ni buah durian tak ada musim lah. Kan? Ada sedia. Buah lain kot ada musim ni. Cari. Bahawa seronok dalam perut tu. Maka Allah paksa kita keluar ke dunia. Hidup atas dunia. Dan bukan duduk kecil lah. Masa zaman kanak-kanak kita seronok. Orang layan kita. Apa yang kita nak orang bagi, mak ayah bagi. Orang jumpa orang geram, picit pipi, mu comel, geramnya, ambil dukung sana, orang ni ambil dukung. Suka. Tapi kita kena besar. Kena dewasa. Maka ni kita akan tempuh. Dan kita akan tempuh alam yang lain selepas ini. Hidup tak bukan sekali. Hidup berkali-kali. Mati sekali ya. Mati sekali ya. Lepas mati tu tak ada mati dah. Lepas kita mati tu tak ada dah mati. Tak ada dah mati. Nah, lepas kita mati tidak adalah mati selepas itu. Bila lepas kita mati kita akan dibangkitkan. Kita akan hidup dalam alam lain, alam barzakh nama dia. Alam barzakh. Maka hidup dalam alam barzakh tu itulah tempat kita. Permulaan. Kalau bahagia kita di alam barzakh, bahagia lepas tu di alam akhirat. Kalau derita kita di alam barzakh, deritalah kita di alam akhirat. Na'udzubillah. Semua orang akan dapat tiket. Di alam barzakh tu tahu dah. Masuk dalam barzakh tu tahu dah. Tengok kubur tahu dah. Tu Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Bila dia lalu kubur dia menangis. Dia akan menangis. Orang tanya pasal apa ya Uthman? Pasal Sayyidina Uthman sahabat Nabi yang dijanjikan syurga oleh Nabi SAW. Antara 10 sahabat yang dijanjikan syurga. Menangis. Dia kata inilah tempat permulaan. Tak tahu kalau hidup ini bahagia dalam kubur, bahagialah selepas tu. Kalau derita, deritalah selepas tu. Kita nak mana? Tu sebab kita berdoa semoga jadikan kubur kita salah satu daripada taman syurga. Bukan daripada lubang neraka. Na'udzubillah. Jadi dengan rahmat Allah, dengan amalan yang kita buat, dengan ibadah yang kita buat, mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengundang rahmat, mengundang kasih, mengundang sayang, mengundang kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan Allah ampunkan segala dosa kita. Janji kita ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Buat sesuatu kena ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Tapi kena faham hakikat kita nak ibadah tu, kena faham dulu. Ilmu yang kita ada kita kena faham. Ni tak faham, pergi duk cakap, pergi duk cerita. Kan? Baru ni keluar apa? Cerita Allah tu makhluk halus. Allahumma salli alaihi wasallam. Astaghfirullahalazim. Na'udzubillah. Tersasul. Cakap. Dia tersasul. Yang pertama boleh kira ni. Tapi diulang tu. Dalam masa yang sama dia tersasul hak tu dah. Dia kata Allah ni kita tak nampak. Allah ni macam makhluk halus. Tak nampak. Allahu Akbar.
Lepas tu dia ulang balik, dia cerita lagi. Dia explain. Sebab tak nampak tu macam mana. Allahu Akbar. Tersasuh hak pertama tu kita boleh kira lagi. Dia explain lagi, dia cerita lagi. Tu kena bagi faham. Hakikat ilmu tu kena bagi faham. Ni nak bagi motivasi dekat anak buah. Kefahaman ilmu itu penting. Kefahaman tu. Cakap Allah ni bukan makhluk. Sebut Allah makhluk pun tak boleh dah. Tambah kata Allah makhluk halus. Tak boleh. Tak boleh kata Allah makhluk halus, kasar kan tak boleh. Allah bukan makhluk. Allah Al-Khaliq, pencipta. Makhluk ni apa? Makhluk ni benda yang dicipta. Benda yang dicipta. Seperti kita. Kita yang kena cipta, yang kena jadi. Ini tak faham bila bercakap. Maka dia kena buat apa tuan? Dia kena minta maaf dekat orang kah? Dia kena bukan minta maaf dekat orang. Dia bukan minta maaf dekat adik-beradik dia, bukan minta maaf dekat anak buah dia. Dia kena bertaubat. Dia kena bersyahadah. Bersyahadah balik, mengucap balik. Bukan kita kata dia jatuh akidah sebab dia tak tahu. Tapi dia kena bersyahadah. Dia kena tajdid iman dia balik. Kita selalu kena tajdid iman. Sebab tu kita sembahyang ada apa? Syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu. Sebelum sembahyang tu tajdid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ataupun baca amantu billah. Dulu ayah saya suka sebelum dia takbir dia sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah amantu billah wa malaikatihi. Baru dia sembahyang. Tajdid iman. Antara ubatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kena bertaubat dan kena bersyahadah. Minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kena mengaji. Kalau tak mengaji lagi dia tak faham itu. Kena mengaji. Kena belajar. Sifat 20 tu kena belajar. Sifat yang wajib bagi Allah taala kena belajar. Penting sifat 20 sebenarnya. Sangat-sangat penting. Oleh itu Allah tu wajib ada, wujud, qidam, sedia kala ada. Mana bukan makhluk lah Allah. Allah sedia kala ada dah. Tidak ada siapa yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedia kala ada. Tidak ada permulaan. Baqa, kekal. Allah tidak ada akhir. Kita ada akhir. Kita ada tarikh mati kita. Allah mukhalafatuhu lil hawadis. Tak sama dengan baharu, tak sama dengan makhluk. Macam mana boleh kata Allah tu makhluk? Tak boleh. Tu kena mengaji. Sifat 20 tu penting. Orang kata tak boleh sifat 20 tu falsafah daripada Yunani, falsafah Yunani. Ulama mana? Dia kata falsafah Yunani. Falsafah Yunani, kalau orang yang buat falsafah Yunani tu, yang reka kata sifat 20 tu, maksud dia apa? Dia orang beriman. Beriman dikenai Allah. Ada pula dia kata falsafah Yunani dan sebagainya. Tak boleh. Maka kena faham hakikat ilmu tu. Sebelum kita beramal, nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tengok dulu. Last sekali, terakhir, saya nak kata hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata-kata ni selalu dulu masa saya kecil-kecil, khatib dalam khutbah yang kedua. Dalam khutbah yang kedua dia ada note ataupun nota khutbah tu dia tulis. Khutbah yang kedua dia baca pendek ya. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Lepas tu dia ada kata Sayyidina Umar, al-hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinuha qabla an tuzanu. Sayyidina Umar kata apa? Hasibu anfusakum, hisablah, hitunglah, kiralah diri kamu. Kira apa? Kira amalan. Kira diri kita, hisab diri kita, tengok balik diri kita. Qabla an tuhasabu, sebelum kamu dihisapkan.
sebelum kamu dihisabkan, sebelum kamu dikira oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, di yaumul hisab, hari itu hari hisab. Wazinuha qabla an tuzanu, dan timbanglah, wazinuha ataupun wazinu a'malakum qabla an tuzanu, timbanglah amalan kamu di dunia ini sebelum amalan kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka timbang-timbanglah. Kita bangun pagi tadi sampai kita nak tidur balik. Kalau ikut Imam Ghazali, dia suruh fikir bila lepas sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh, buat 4 perkara. Yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa minta apa? Minta apa saja. Yang utama minta hidayah. Minta petunjuk daripada Allah, minta bimbingan, Allah bimbing diri kita. Yang kedua, minta ampun dosa. Minta ampun, minta hidayah, minta bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala, minta Allah ampun dosa kita. Dan mintalah apa-apa saja. Doa. Yang pertama doa. Yang kedua, zikir dan tasbih. Zikir dan tasbih. Berzikir apa sahaja yang zikir, tapi kalau boleh yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak baca zikir, nak baca hizib dan sebagainya. Hizib itu disusun oleh ulama, yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, baca Quran, jangan tinggal. Baca Quran jangan tinggal. Tak boleh 1 juzuk sehari, baca 100 ayat sehari. Paling kurang, ni ulama susun. Nabi SAW galak kita baca 100 ayat sehari. Paling kurang 1 ayat. Kalau tak boleh 1 ayat, bacalah 1 muka surat. 1 muka surat 15 baris lah. 15 baris tu tak sampai 10 minit. Macam. Yang keempat, yang keempat, Imam Ghazali kata tafakkur, berfikir. Yang pertama, fikir tentang kekurangan diri kita, kekurangan diri kita dengan Allah. Masa ada kurang, diri kita ada kurang berdamping dengan Allah Subhanahu wa taala, maka waktu tu kita fikir, ya Allah, aku kurang berdamping denganmu ya Allah, minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fikir tentang bagaimana kita nak bertambah amalan kita, ibadat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, fikir tentang bagaimana kita nak menyantuni umat, menyantuni masyarakat. Sekarang ni kawan-kawan, sahabat-sahabat kita yang berada di Selangor, di Pahang, di Kelantan, di Terengganu, maka ditimpa musibah banjir. Hari itu dia mai kat kita di Gunung Jerai. Lah ni depa kena fikir macam mana nak menyantuni mereka. Kumpul harta benda kita, kumpul wang ringgit kita, ataupun beli barang-barang yang keperluan, hantar pergi. Esok cikgu nak pergi kan. Saya insya-Allah minggu depan hari Sabtu kot, ataupun hari Ahad. Dah plan sebab time-time ni nak kira gaji lah apalah. Dekat-dekat ni 20, 21, 22. Nak kena settle yang sekolah dulu Ustaz. Maka fikir tentang nak menyantuni masyarakat, nak menyantuni umat. Sahabat kita yang ada, yang susah, yang dalam keadaan memerlukan, maka santun. Itu fikir. Hak lain tak ada. Nak fikir diri kita, hak tu dengan Allah Ta'ala kita dah. Tadi ni kurang kita dengan Allah. Macam mana kita nak tambah ibadat kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan bertambah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kena muhasabah, kena timbang amalan kita. Nah, insya-Allah. Jadi setakat itulah malam ni secara umum kuliah pada malam ini. Insya-Allah bulan depan kita akan mula surah Sajadah. Insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah memberkati kehidupan kita. Allah bagi rahmat, Allah turunkan rahmat, banyakkan selawat, banyakkan zikir, banyakkan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa yang terjadi ini mungkin ada sikit terselit sekelumit dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Mudah-mudahan Allah ampunkan kita, Allah angkat segala wabak bencana daripada bumi kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Yang baik daripada Allah subhanahu wa ta'ala, yang kurang daripada kelemahan dan kejahilan diri saya sendiri. Mohon ampun dan maaf andai terkasar bahasa tersilap kata. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan maafkan saya, Allah ampunkan dosa saya insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim bijahi khatamil mursalin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zidna 'ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna ma yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina min unsa wa dhakar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an